وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan sunat bagi masbuk bahawa tiada bangun ia masbuk melainkan kemudian daripada dua salam imam. Situ deh. Kata dia hari ininya dan sunat. Sunat tidak wajib dah lah. Artinya dituntut. Talabul fi'li talaban bi ghairi jazimin. Syarat tuntut kita buat akan sebagai tuntutan dengan ketiadaan putus. Artinya kalau kita buat dapat pahala. Yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu makna sunat lah. Sunat bagi masbuk, yakni sunat bagi makmum yang masbuk. Artinya makmum yang kena tambah rakaat. Dia kena tambah rakaat lah sebab dia masbuk. Dia tidak muafiq. Bahawa sunat tu paling bagi sunat. Oleh bahawa tiada bangun ia makmum masbuk. Kenapa nak bangun tu? Kerana nak tambah rakaat. Begitu dah. Abang tanya nak bangun gimana pula? Nak bangun tambah rakaat lah. Berapa rakaat tengok lah. Sama ada 2 rakaat ke 3 rakaat ke, ikutlah. Dia nak mencukupkan, nak mentamamkan rakaat dia sebab dia makmum masbuk. Bila tu imam beri salam, maka dia kena bangun tambah rakaat. Maka sunatnya dia tidak bangun melainkan bila dia bangun kemudian daripada 2 salam imamnya, imam makmum masbuk. Artinya bila tu imam beri salam yang kedua tu selesai, baru sunat dia bangun. Gitu lah. Tu imam assalamualaikum warahmatullah, salam pertama. Kira-kiranya habislah hak wajib di tu imam. Salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Barulah habis salam yang kedua tu. Sunat masbuk, makmum masbuk nak bangun tambah rakaat, ketika tu sunat dia bangun. Tu. Dan haram berhenti makmum kemudian daripada 2 salam imamnya. Haram. Kata haram ni kait. Jika sekiranya tidak tempat duduknya makmum masbuk. Jadi kalau dia di tahiyyat akhir tu imam tu bukan tasyahud awal makmum masbuk, artinya bukan tempat duduk dia. Maka kalau tu imam habis dah beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba dia tu tak bangun lagi, haram hijau lagu tu. Itulah. Dan batal sembahyang dengan berhenti itu, bukan setakat haram, bahkan batal nak pula sembahyang je. Tapi kalau orang panggil tempat duduk dia tak apalah. Tengok dia kata, adapun jika tempat duduk makmum, yakni makmum masbuk. Makmum sini makna makmum masbuk. Tu lagu mana misal bagi tempat duduk makmum seperti mendapat ia makmum akan imam pada rakaat yang ketiga. Pada rakaat yang ketiga bagi imam pada sembahyang 4 rakaat. Jadi bila tu imam tu rakaat ketiga, semaya tu 4 rakaat, macam isyak pas ni 4 rakaat ada ni. Maka dia pun lewat masuk mari, tiba-tibanya sempat pada rakaat yang ketiga dengan imam. Maka rakaat yang kedua yang keempat imam, rakaat terakhir imam
rakaat kedua dia. Jadi rakaat kedua ada tasyahud awal. Itu dah. Tengok. Maka duduk imam membaca tasyahud akhirnya. Maka duduk imam membaca tasyahud akhirnya, yakni pada rakaat yang keempat tu imam rakaat terakhir lah baca tasyahud akhir, maka jadilah makmum duduk tasyahud awal. Jadi tasyahud akhir imam ialah tasyahud awal bagi makmum masbuk tadi, sebab dia sempat rakaat yang ketiga. Ya dah rakaat ketiga, bermakna rakaat ketiga imam rakaat pertama dia makmum masbuk. Rakaat keempat imam bermakna rakaat yang kedua dia makmum masbuk. Berarti bila tu imam tu tasyahud akhir, dia tu duduk tasyahud awal. Maka jadilah makmum masbuk gitu. Maka jadilah makmum masbuk tadi duduk tasyahud awal. Bila lagu tu, maka ketika itu tu ketika mana? Ketika itu boleh kita kata maka ketika itu ketika berhenti makmum masbuk pada tempat duduknya, ataupun maka ketika itu ketika selesai imam memberi salam, harus bagi makmum berhenti kemudian daripada salam imam makmum masbuk. Jadi bila tu imam beri salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia tak bangun lagi. Nah, apa hukum? Haram ke? Tak. Batal tak semaya? Tidak. Bahkan haram. Sebab apa? Sebab tempat duduk tasyahud awal bagi makmum masbuk tadi. Itu dah. Tapi kalau dia sempat rakaat yang berapa kita nak buat misal, buat contoh. Sempat rakaat yang keempat lah, mudah senang gitu. Rakaat keempat tu imam. Jadi tu imam semaya 4 rakaat isyak. Dia ada rakaat yang keempat. Maka rakaat yang keempat imam, rakaat pertama makmum. Bila tu imam beri salam selesai dah, maka ketika tu wajib dia kena bangun tu. Tak boleh duduk nak tunggu dulu sekejap, tak boleh. Kalau pergi berhenti juga tak bangun, berhenti daripada bangun maknanya. Berhenti situ berhenti daripada bangun. Tak bangun lagi. Tu imam habis dah beri salam yang kedua. Dia tak bangun, duduk cekoh lagi, duduk kali duduk tasyahud. Baca doa tu doa ni. Maka hukumnya haram serta batal bahkan semaya dia. Dah batal. Tu ingat tu. Jaga-jaga. Jadi kalau kita kena ingatlah rakaat keberapa dah kita ni. Jadi kalau rakaat kedua kita, berarti tempat duduk bagi kita makmum masbuk. Maknanya kalau tu imam beri salam dah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita duduk baca doa lagi. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Boleh lagi? Tak apa. Tak bangun terus lagi nak tambah rakaat, tak apa. Sebab apa? Sebab tempat duduk kita makmum masbuk tasyahud awal. Tapi kalau kita sempat dengan tu imam tu rakaat yang terakhir dah pada semaya 4 rakaat, maka kita tu rakaat yang pertama. Maka kita ikutlah tu imam tasyahud, kita pun tasyahud. Tasyahud tu sebab apa? Sebab mutaba'ah lil imam, sebab mengikut akan imam. Bukan tasyahud kita tu, tasyahud sebab kita ikut tu imam. Padahal kitanya baru 1 rakaat tak ada tasyahud. Lepas tu dia baca tasyahud juga sebab apa? Mutaba'ah lil imam, kerana mengikut akan imam. Maka bila imam selesai beri salam, wajib terus kita kena bangun untuk tambah rakaat. Kalau kita berhenti tak bangun-bangun, duk baca doa lagi. Fil alamina innaka hamidum majid, contoh. Dah habis lagi. Duk sambung lagi baca. Maka ketika tu haram serta batal semaya. Jaga tu. Habis itu.
Dan jika lama sekalipun, ini ghayah. Mana? Dan jika lama berhenti makmum pada tempat duduknya makmum masbuk tadi sekalipun apa makna? Harus serta tidak batal semaya makmum masbuk tadi. Ulama dia patut nak tambah rakaat lah, sebab ada 2 rakaat lagi. Nah, tiba-tibanya dia tak bangun-bangun lagi. Duk berdoa ni dah tasyahud awal dia kata ni. Tak bangun, duk senyap ataupun duk senyap, tak ada duk baca apa, duk senyap. Tu imam beri salam duk mengatik apa dah. Walaupun sekali pun lama tak batal. Bahkan harus bahkan. Gitu tu dia panggil ghayah. Dalam ibarat kita dipanggil ghayah. Ghayah ni makna nak menghabisi masalah. Takut kita kata kalau lama batal juga ko. Tak. Tu tak mari timbul dah orang panggil duduk lama tu batal. Sebab dia kata dan jika lama apa? Dan jika lama berhenti makmum masbuk pada tempat duduknya duduk makmum masbuk sekalipun artinya harus serta tidak batal semaya. Gitu dah. Habis itu. Kemudian kata dia, dan tiada harus ni makna haram. Begitu. La yajuz artinya yahrumu, diharamkan. Itu makna gitu dah. Dan tiada harus yakni haram berdiri oleh makmum yang masbuk sebelum salam imam makmum masbuk. Dengan haram tadi, tiada harus tadi takluk pada kata tiada harus. Itu dah. Dengan tiada niat mufaraqah, tak niat bercerai dengan imam. Artinya kalau dia niat mufaraqah, makmum masbuk tu dia niat mufaraqah, tu imam belum lagi selesai beri salam, dia niat dah mufaraqah. Tu maka tidak haram dia bangun berdiri tambah rakaat, tetapi hukumnya makruh. Sebab apa makruh? Makruh hukumnya kita niat mufaraqah dengan imam tanpa sebab yang muktabar. Tanpa sebab yang muktabar. Muktabar ni mana? Sebab, contoh kita kata sebab yang muktabar seperti tu imam tu batal kau semaya. Tahu di kita tu imam tu batal semaya. Orang lain tak tahu. Contoh. Maka ketika tu tidak makruh kita niat mufaraqah. Tu. Ataupun kita tu imam ni baca berat ni tajwid ni. Bahkan lahan tu merubahkan makna. Alhamdulillahi. Maka ketika tu kita niat mufaraqah tak makruh. Tu. Ataupun tu imam ni macam kena suara. Tengok-tengok orang Syiah. Tokoh Syiah rupanya. Atau tokoh Mujassimah, Musyabbihah. Hak jadi imam. Ahlul bid'ah maknanya. Ahlul bid'ah wad dalalah. Maka ketika tu tak makruh kita niat mufaraqah. Melainkan pada Masjidil Haram. Masjidil Haram, kemuliaan masjid tu tak perlu kita niat mufaraqah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita pergi semaya di masjid orang Syiah, tak ada masalah. Kalau kita sengka kata semaya dia tu sah, boleh kita ikut. Semaya hak zahir ni lah. Maknanya dia semaya tu tak ada buat perkara-perkara yang membatalkan semaya di dalam mazhab kita Syafi'i. Tu dia cara nak batal dia. Dia nak batalkan, dia bergerak 3 kali berturut-turut. Dia sudah tahiyat dia kan, dia pun dia batal lah semaya dia tak ada asal ikut saya kau. Tapi tidak sayu gia lah. Kata sah ikut tu kalau kita sengka je kata semaya dia tu tak batal. Tapi kalau ghulatu Syiah, maknanya kita dengar dalam semaya dia tu dia doa laknat pada Abu Bakar, pada Umar, maka hak tu kufur.
Bila kufur, kita nak ikut lagu mana tu imam hak kafir. Syarat nak jadi imam ni mesti Islam. Mesti Muslim. Lepas tu syarat jadi tu imam awal lagi tu jatuh dah kufur. Maka ketika tu tak sah kita nak mengikut. Tak sah kita mengikut. Maka sebab tu ahlul bidah wad dalalah ni tak sayu gia kita ikut. Dan apabila kita terikut, lepas tu kita macam kena suara ni ini tu guru Syiah ni. Maka kalau kita niat mufarakah, tidak makruh hukumnya. Tak makruh. Bahkan sunat nak mufarakah. Tak makruh patut apa hukum? Sunat kita mufarakah. Mai seorang lebih baik. Ni duk ikut apa tu imam ahlul bidah. Tu. Ia bab semaya ni tak nanti ke ahlul bidah lah. Contoh sesama mazhab ahli sunnah wal jamaah sekalipun. Kalau kita tak boleh nak seka kata dia baca bismillah pada Fatihah dengan sir. Maknanya Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin selalu. Nak seka. Baca dak bismillah ni selalu. Mau bar tu kat alham selalu. Kalau Allahu akbar senyap tak bunyi po. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita boleh seka lagi. Zon kita tak baca selalu ke. Sah ikut. Sah mengikut. Ni sesama mazhab ahli sunnah ni. Sesama mazhab ahli sunnah dah. Kalau dia tak sah mengikut, orang tak boleh ikut ke? Di sisi mazhab kita Syafi'i, Fatihah 7 ayat, satu ayatnya bismillah. Satu ayat bismillah bermakna siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat 7. Ada di mazhab lain ayat yang pertama 7 ayat tu alhamdulillah. Bila alhamdulillah ayat yang pertama, lepas tu jadi 6 ayat ke? Dah 7 juga. Lepas tu mana ayat yang ke-6? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Situ ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat 7. 7 ayat ke? Maka kalau kita tak boleh seka zon, tak boleh zon dia baca slow ke? Berarti dia tak baca bismillah. Tak baca bismillah tak cukup 7 ayat Fatihah di sisi kita mazhab Syafi'i. Maka tak sah Fatihah, tak sah sembahyang, maka tak sah mengikut. Tu dia tu ni, tak sah mengikut. Maka ada dua keadaan. Kalau semaya selalu, kita pergi masjid haram ke contoh maya selalu baca sirri dia panggil. Maka kita boleh seka dah. Seka apa? Dia baca bismillah tu dengan selalu. Mana kita tahu? Mana mu tahu dia tak baca? Mana mu tahu dia baca? Tak tahu. Maka hak asalnya dibina di atas baca. Sebab apa? Sebab kalau buka mishaf ada bismillah tu. Nampak tak? Kalau dia baca dengan tanpa niat Fatihah sebagai sunat juga pun memada, cukup, boleh kita ikut, tak ada masalah. Atau baca jahriyah, semaya hak baca jahar, baca kuat, qiraah jahriyah, tetapi ada senggel antara takbiratul ihram dengan Fatihah. Allahu akbar, senyap. Mungkin boleh baca tu bismillah dengan slow. Alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh. Tak baca bismillah dengan jahar. Maka tu pun kita boleh zon dia baca dengan slow. Boleh ikut, tak ada apa. Tapi kalau kita tak boleh zon, mana? Allahu akbar, alhamdulillah, selalu. Nak zon kan? Masa mana baca bismillah ni? Bacalah hati kau. Tak jadi tak aja baca lah hati. Maka ketika tu tak sah mengikut walau sesama mazhab ahli sunnah wal jamaah. Apatah lagi mazhab ahlul bidah wad dalalah. Tengok. Tu dah. Cuba tengok. Dan tiada harus, yakni haram berdiri oleh makmum yang masbuk. Bila tu haram, tak harus dia berdiri bangun nak tambah rakaat. Sebelum salam imamnya, ini sebelum selesai salam imamnya, imam makmum yang masbuk. Tiada harus tadi. Hare tadi tu takluk pada kata tiada harus, yakni haram. Dengan tiada niat mufaraqah. Dia tak niat mufaraqah, tak ada niat bercerai dengan tu imam. Tiba-tiba
Tu email tak selesai lagi beri salam baru as-salah baru. Nah. Tak selesai lagi. Ya Allah. Bangun dah. Tak ada niat mufarakah, maka ketika tu haram tu. Tu dah. Haram. Kalau dia niat mufarakah tak apa. Tu email tak selesai lagi beri salam. Tu email baru as-salah tu dia pun malah aku ikut tu email. Adalah hati dia niat mufarakah tu, niat semai sore ya. Ada niat mufarakah tu macam-macam lah. Asal bercerai daripada imam. Nah, aku semai sore ya. Contoh, malah aku tu ikut tu email ni. Adalah hati kita lah mari lagu tu. Mana kita niat mufarakah. Maka ketika tu kita bangun dah, walaupun tu email tak selesai lagi bagi salam pun tidak haram. Tetapi makruh kita gini niat mufarakah tanpa sebab yang mu'tabar. Tu lagu tu dah. Habis situ. Dan maksud berdiri itu dan bermula makna yang dikehendaki, begitu dah. Dan maksud ini dan bermula makna yang dikehendaki dengan berdiri itu. Apa maksud berdiri itu? Yang nak rayak apakah hak berdiri, nak dikata berdiri ni, bangun cacing ni lagu mana hak dia? Itu. Dan bermula maksud ini bermula makna yang dikehendaki dengan berdiri itu khabar, ialah bercerai daripada hak duduk. Tu tiada berdiri betul. Yani tiada makna yang dikehendaki dengan berdiri itu ialah berdiri betul. Bukan itu. Maknanya berdiri ni tak semestinya orang panggil berdiri cacat betul gitu baru berdiri dah. Nah, di mana hak yang dikatakan bercerai daripada duduk, diri dah tu dipanggil. Tidak ada ni. Duduk ni lagu mana duduk? Ni duduk. Ni duduk ni. Betul tak? Contoh kita semayat khusi lah. Semayat khusi. Maka mana hak duduk? Ni duduk ni, hak duduk. Berdiri itu maksudnya apa? Bercerai daripada hak duduk. Gini ke, ikut. Ya belakang tu, bukan duduk dah tu. Nah, bukanlah maksud berdiri ni. Diri betul, tu baru berdiri. Dah. Asal saja perbuatan dia tu bercerai daripada hak duduk, dipanggil berdiri dah. Dipanggil berdiri. Itu maksud kita nak sebut situ. Sekali lagi. Dan maksud berdiri itu, yani dan bermula makna yang dikehendaki dengan kata berdiri itu ialah bercerai daripada hak duduk. Lagu tu orang panggil duduk ke? Tak. Lagu mana hak duduk? Sama ada tarabuk, bersela, orang panggil duduk. Tawarruk, duduk. Iftirash, duduk. Tapi kalau sudah bercerai daripada hak duduk, mana? Tungging lah. Kita tak panggil duduk ni. Tu dia panggil berdiri dah. Tu pun dia panggil berdiri dah. Tu maksud gitu. Tu dah. Tiada berdiri betul ya ni. Tiada yang dikehendaki dengan berdiri itu. Panjang kena takdir tu. Tiada yang dikehendaki dengan berdiri itu ialah berdiri betul. Bukan arti kena berdiri betul cacat gitu. Tu nama berdiri. Tak. Asal kata bercerai daripada hak duduk, dipanggil berdiri dah. Asal dia. Dia tu tak gerak. Pukul 8 lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. La haula. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana maulana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Apa itu dah? Jadi tiada berdiri betul ini, tiada yang dimaksudkan dengan berdiri itu ialah berdiri betul. Bukan hati kena berdiri betul tu orang panggil berdiri dak. Asal kata bercerai daripada hak duduk itu namanya berdiri dah. Artinya kalau seorang tu tu tidak harus berdiri. Haram. Boh ke batal nak semaya, maka batal lah. Ketika mana dia buat kerja nak ke arah berdiri betul. Walaupun tak berdiri betul lagi. Asal bercerai daripada hak duduk. Kalau gitu dia kata maka jika sengaja ia makmum masbuk. Sengaja ni maknanya ingat. Tu buat gini. Maka jika sengaja ia makmum masbuk, mana dengan bahawa ingat ia bahawa ia makmum masbuk tu ikut imam. Ia sengaja. Dia sedar dia ni makmum. Tu makna. Maka jika sengaja ia makmum masbuk akan berdiri. Dengan bahawa dia ingat diri dia tu duk tengah ikut tu imam ni. Tapi dia sengaja pergi bangun berdiri. Tu. Bangun berdiri tu takluk pada kata berdiri dengan tiada niat mufaraqatun, tak ada niat bercerai daripada imam. Dia sedar dia makmum tu imam ni. Tu imam tak habis lagi assalamualaikum warahmatullahi. Paling kurang salam pertama. Hak sunatnya kita bangun tu selesai salam yang kedua. Tu. Dia ingat dia ni makmum, dia tahu, dia sedar dia ni makmum bagi tu imam tu. Tiba-tiba dia bangun berdiri juga.
Berdiri tu dengan tiada niat mufarakah. Dia tak ada niat bercerai daripada imam. Kalau dia niat bercerai daripada tu imam, tak apalah, tak ada masalah lah katanya. Ni tak ada niat bercerai daripada tu imam. Tu. Dengan tiada niat mufarakah dengan imam. Dengan berdiri tadi tu dengan tiada niat bercerai dengan imam. Dia tak ada niat bercerai daripada imam. Tak ada niat berpisah daripada imam. Tak ada niat nak semaya sore dah. Tak sah dah jadi jemaah. Jawab bagi maka jika nescaya batal sembahyangnya, sembahyang makmum sebut tadi batal. Jangan main-main. Tutup email baru assalamu tu dia pun Allah bangun dah hal keadaan dia tu sedar dia makmum tu email ni, tapi dia bangun tu tak ada niat bercerai daripada tu email ni. Bangun nak tambah rakaat, tu email tak habis lagi selesai beri salat, maka batal semaya dia. Kalau dia niat mufarakah, tu email tak habis lagi beri salat, assalamualaikum, dia malah aku jadi makmum dia ni, maya sore aku dalam hati dia, aku cerai apa tu email ni, aku pisah tu email ni, dia pun bangun, tak apa. Cuma makruh kalau niat mufarakah tanpa sebab yang mu'tabar, makruh situ je, tak batal. Dan jika berdiri ia makmum masbuk, ini masalah lain pula. Dan jika berdiri ia makmum masbuk, sebab apa berdiri tu? Nak tambah rakaat lah, sebab dia makmum masbuk, sebab tu dia berdiri. Dia berdiri tu bila? Sebelum salam imam, yakni sebelum selesai memberi salam oleh imam. Mana gitu? Sebelum salam imam, yakni sebelum selesai memberi salam oleh imam. Berdiri tadi takluk pada kata berdiri. Dengan lupa, ia lupa bahawa dia tu ikut tu imam. Ni berat ni orang nyakit nyanyuk nak buat ke dia. Ia lupa dia tu ikut tu imam. Tu tak ada arah lah. Atau tak lupa tapi jahil. Tu dah. Jahil sini jahil jahil yang diuzurkan oleh syarak. Jahil yang ma'zur dia panggil. Jahilun ma'zurun, jahil yang diuzur, yang dimaafkan oleh syarak. Mana? Seumpama dia ni baru masuk Islam je. Tu baru masuk Islam. Satu, jahil yang dimaaf, orang baru masuk Islam, mu'allah. Mana mu'allah? Setahun. Dalam tempoh setahun tu dipanggil mu'allah. Lebih setahun orang tak panggil mu'allah dah. Kita ni siapa kematinya panggil mu'allah orang tu. Berpuluh-puluh tahun dah dia Islam. Kadang-kadang jadi alim lebih pada kita, muka yang mengaji sungguh pakar Azhar Mesir. Tapi waktu dia Cina tu kan, klik pun ustaz mu'allah klik dah Mesir ni, ustaz mu'allah. Mu'allah apa kat 25 tahun dah dalam Islamnya, ngaji siapa alim jadi tok guru lebih pada kita, mulut mu'allah lagi. Mu'allah ni setahun ya. Mu'allah mana yang dilembutkan hati dia tu. Dijinakkan, dibui zakat kelebihan dia supaya dia berjinak-jinak. Dalam tempoh setahun tu dipanggil mu'allah. Mana? Orang baru masuk Islam. Maka dia tak tahu hukum. Tu dia panggil ma'zur yang dimaafkan. Jahil yang ma'zur mana? Jahil yang ma'zur mana? Jahil yang dimaafkan oleh syarak. Tu. Yang kedua, jahil yang ma'zur ni, jahil yang dimaaf oleh syarak ni, orang yang kedudukannya jauh daripada ulama. Tak ada ulama. Tak ada tok guru, tak ada ustaz nak boleh mengajar, tak ada mana tahu planet Namek marih mana tahu. Jauh benar tu. Duk kutub utara dalam bumi ketujuh barangkali. Internet tak siapa, YouTube pun tak ada. Jadi lo ni tak ada lah jahil yang ma'zur. Kita semua ni jahil yang tidak ma'zur ni. Yang tidak dimaaf. Kalau jahil itu tidak dimaaf. Sebab apa? Tok guru ada lagi, kitab pun dicetak, ustaz mengajar pun boleh, cuma siapa lewat sikit nak guano. Moga jen berat hari ni jalan. Lebih pada skala jen ni. Biasanya siapa juga 7.5 ke 7.25 ke, hari ni bedah siapa 40 lebih 7.45 gitu ni. Jahil kita ni jahil
ghairu ma'zurin, yang tidak diuzurkan. Tidak diuzur, mana tak dimaaf, tiada maaf bagimu. Mana gitu deh. Dosa maknanya kalau kita tak mengaji. Atau jahil yang dimaaf, begitu, jahil yang ma'zur. Jahil apa? Akan haram berdiri itu. Ya baru masuk Islam, nak mana? Ya tak tahulah. Haram berdiri gitu tu. Tu email tak selesai lagi beri salam. Tu dia pergi mangung, lupa satu. Atau jahil yang dimaaf. Mana apa? Dia tak tahu, dia tak ngaji lagi. Sebab dia baru masuk Islam, ataupun jauh daripada ulama. Yang ngaji pun dah lah hak semaya, hak rukuk, hak wajib-wajib gitunya. Lepas tu bila nak ngaji hak lebih-lebih lagi, tok guru mati dah. Lepas tu tak ada dah tok guru ni. Hak berat benar tu. Nescaya jawab bagi jika tadi. Nescaya wajib atasnya, atas makmum masbuk itu wajib duduk semula. Wajib atasnya, atas makmum yang masbuk tadi duduk semula. Kalau hak tadi bukan wajib duduk semula, batas semaya, kena semaya semula. Beza tu. Beza ni. Hak saat ni kalau tu imam tak selesai beri salam, kemudian dianya bangun, hal keadaan dia sedar dia ni ialah makmum bagi tu imam tu. Dia bangun berdiri, dia tak niat bercerai daripada imam, berpisah daripada imam, tak ada niat mufarakah, maka hak tu batal semaya tu. Mana batal semaya? Semaya semula lah, tu jawab dia. Kena semaya semula. Ni padahal nak tambah rakaat serakaat ya. Rupa-rupa okey batal, kena semaya semula, start rakaat tambah balik. Tadi lagu tu tadi dia. Ingat tu. Takut ada hak tak faham. Bila sebut kata batal tu kan kena start semaya semula lah. Ada pun hak ni oleh kerana dia lupa. Atau jahil yang ma'zur tadi. Ya jahil yang dimaaf, tak tahu hukumnya haram wak khijal lagu tu. Maka ketika tu tak batal semaya dia. Tak batal. Nescaya wajib atasnya, atas makmum masbuk yang lupa atau jahil yang ma'zur akan haram berdiri itu duduk semula. Wajib duduk semula. Mana kalau ada orang hak tahu tu, ketika tu kena royak. Duduk sini. Duduk semula tapi orang tu tak boleh lah hak semaya juga, batal pula semaya dia tu. Tu. Kita katalah contoh. Hak lupa tadi tu dia pergi bangun. Lepas tu ada orang hak baru masuk masjid tengok, mana bangun dah Pak Mak ni. Tu email tak habis lagi salam. Kata Pak Mak duduk tak ingat Pak Mak. Wajib dia duduk. Nak rupa masalah dia tu. Lagu mana yang boleh duduk semula? Wajib dia kena duduk semula. Tu dah. Kalau dia terus juga tak ada duduk, dia bangun tak ada duduk. Orang kata dah duduk haram tu berdiri tu. Ada orang duk mari peringat kat belakang. Tak kedai lah tu tak ada ni. Kalau dia terus juga dengan bangun lagu tu, batal semaya dia. Batal juga tu. Dhabit juga. Tu kalau teruskan juga dalam keadaan dia tu tak ingat, kemudian diingatkan, dia teringat. Tapi dia tetap tidak duduk balik. Dia teruskan juga. Biar ala-ala bangun dah lah. Bismillahirrahmanirrahim baca. Batal semaya. Tu bagi hak lupa dah tu. Mana hak lupa tadi? Dia bangun, bangun. Lupa pula dah aku ni makmum dia. Dia tak habis lagi beri salam. Wajib dia duduk segera. Semaya dia batal tak? Tak batal lagi. Sebab apa? Sebab dia bangun tadi hal keadaan lupa. Dimaafkan. Atau orang hak jahil akan hukum. Tapi jahil itu yang ma'zur yang dimaaf. Tiba-tibanya ada orang yang memberitahu pada dia, tak boleh bangun tu, duduk balik maka dia pun wajib kena duduk balik. Tiba-tiba tak duduk, hak lupa tadi dia ingat. Tadi lupa masa bangun tadi, bangun Bismillahirrahmanirrahim. Tu imam tak beri salam lagi ni, atau tak habis lagi beri salam. Mana ni? Biar pakai bangun ini, bangun dah pakai baca bismillah, baca tehor selalu. Ataupun hak jahil tadi ada orang royak kat belakang, batal tu kena duduk tu, kalau tak duduk batal tu.
Batal tak batal mak pergi. Kita ni. Aku baru masuk Islam tak apa, aku mualaf. Padahal orang baru ayat dah dia. Dia tahu tu. Nah. Maka kalau dia teruskan juga lagu tu, batal juga semaya dia. Dhabit itu tu. Tak ada lagi tak tu. Tu dan tiada dibilang, tiada diiktibar, makna tidak dibuat kira, makna tiada dibilang ni makna tiada dibuat kira, tidak diiktibar, tiada dibilang dengan sekalian barang yang mendatang yang membuat. Mendatang tu makna membuat. Barang yang mendatang yang membuat ia makmum masbuk dengan dia dengan barang mendatang membuat tu sebelum daripada duduk. Tak diiktibar tu. Contoh kita kata dia lupa tadi tu. Nah, dia pergi bangun, dia lupa. Tu imam tak selesai lagi beri salam. Dia pun bangun. Allah akbar, lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis dah teh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru teringat kat sini. Baru teringat. Habis dah waladdallin teh. Adakah dikira rakaat tu? Tak kira. Wajib dia kena duduk balik. Tu maksud kita nak cerita dah. Tak dikira apa yang dia buat sebelum daripada duduk balik tu. Tak dikira, tidak diiktibar. Itu mana tidak dibilang, mana tidak diiktibar, tidak dibuat kira. Jangan pula dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Lepas tu teringat, aku ni apa makmum imam ni, imam tak habis lagi beri salam. Kena duduk ni. Dia pun duduk. Duduk. Tu imam pun selesai beri salam, dia pun naik. Sambung Maliki yaumiddin. Iyyaka hai tak leh. Tak ada baca dah bismillah alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin tak baca lagi. Jadi bila naik balik tu Maliki yaumiddin. Tak sah. Nah? Sebab tidak diiktibar apa sahaja yang dia telah buat sebelum daripada duduk balik. Tu dah. Habis itu. Dan jika mengetahui, pelik sikit bahasa dia tu. Mengetahui tu mana mengetahui lah. Dan jika mengetahui makna mengetahui ia makmum masbuk. Ia tahu kata haram diri tu tanpa niat mufarakah. Kalau niat mufarakah tak haram lah. Cuma makruh lah niat mufarakah tanpa sebab yang muktabar. Dan jika mengetahui ia makmum masbuk akan haram diri tanpa niat mufarakah. Gitu. Atau teringat ia makmum masbuk. Mengetahui itu kembali kepada jahil yang makzur akan haram berdiri tu. Kalau teringat ni kembali kepada lupa tadi. Kembali pada lupa. Atau teringat ia makmum masbuk. Setelah mana dia lupa, teringat. Tu. Bilakah dia baru tahu dan dia baru ingat? Kemudian daripada berdiri. Kemudian daripada berdiri dah. Dia berdiri barulah dia teringat. Ataupun baru dia tahu sebab ada orang mengajar ke tepi dia tu, ataupun ada orang laung ke dia ke, haram tu berdiri tu. Tok imam tak habis lagi beri salam tu, duduk balik. Contoh dia tahu lah hukum. Dia tahu. Dan tu tengok. Kemudian daripada berdiri dan tiada duduk ia. Padahal tiada duduk ia. Setelah mana dia ingat, setelah mana dia tahu, you buat kerah juga. Malah aku nak duduk balik, bakal baca bismillah alhamdulillah rahmanirrahim lah, bakal baca betah. Jawab bagi jika mengetahui tadi. Nescaya batal sembahyang makmum masbuk tersebut. Batal juga. Tadi kita ayat tadi. Hak sana kita kata kalau teruskan juga batal. Ni dia baru sebut sini. Nescaya batal sembahyang makmum masbuk. Kerana apa? Ilak pada kata batal. Sebab apa batal? Kerana ketiadaan mengerijakan duduk yang wajib atasnya, atas makmum masbuk. Gapo yang wajib? Duduk tu lah wajib. Bila tak buat hak wajib, maka batal lah semaya. Tak gitu kan ni? Kita tak baca Fatihah semaya. Fatihah tu wajib tak? Wajib. Rukun semaya. Maka batal tak semaya? Batal. Kalau kita tak baca Fatihah. Itu dah. Sebab apa batal?
kerana ketiadaan mengerijakan duduk yang wajib atasnya atas makmum masbuk. Gapo dia yang wajib? Dia duduk tu wajib. Dia kena pergi duduk balik. Bapanya sebuah salah nak duduk balik. Lepas tu bangun pula. Tak cekak saya gini. Nah, dia tak kira cekak tak cekak. Benda wajib kena buat. Itu makna wajib kan? Talabul fi'li talaban jaziman. Syarak tuntut kita buat sebagai tuntut yang putus. Mana tak dapat tidak kena duduk. Tak duduk juga batal semaya. Nah, sebab tu batal tu. Habis situ. Kemudian dia kata dan sunat berdiri seseorang makmum laki-laki. Ni tak ada apa ni, masuk tajuk lain pula. Dan sunat berdiri oleh seorang makmum laki-laki di kanan imam, dan jika tiada perbuat ia seorang makmum laki-laki, maka sunat bagi imam mengedarkan dia dengan ketiadaan perbuatan yang banyak. Ini nak masuk cerita tentang kedudukan imam dengan makmum. Kalau dua orang tu, imam laki-laki, makmum laki-laki, macam mana duduknya? Jangan kau sebab dia tu imam duduk sini, dia duduk belakang, sama-sama duduk tu jubu tu imam gitu. Dia sama-sama. Sunatnya duduk tepi. Ini kita akan bahas pula. Kalau makmum imam laki-laki, makmum perempuan, duduk kedudukannya bagaimana sunat? Ya ada kedudukan sunat dia. Tak ada lah tu imam tu perempuan, makmum laki-laki. Tak boleh itu. Tu Aminah waduk. Tu imam laki-laki, makmum perempuan, dua orang je. Nak ikut lagu mana? Ni semua ni dia akan nyatakan nanti. Wallahu alam. Kita berhenti situ dulu. Dan sunat berdiri oleh seorang makmum laki-laki. Sebab tu dia kait. Sebab kalau seorang makmum perempuan, tu imam laki-laki, nak duduk tepi gini juga. Ada tempat dia pula. Kalau makmum masbuk ni, dia sempat masuk tahiyat dekat terakhir imam, Okey. lepas tahiyat, lepas tu imam bagi salam, dia pun nak mula rakaat pertama balik. Okey. Wajib dia angkat takbir atau terus? Hak tu baru bulan lepas kita bahas. Jadi kalau lagu tu dia baru rakaat pertama. Nak bangun tu ialah rakaat pertama. Tidak sunat dia Allahu Akbar. Bangun terus gitu. Tu baru bulan lepas kita lalu muka surat belakang, muka surat 18 di bawah tu. Kalau tempat duduk dia macam tadi tasyahud awal, dia sempat rakaat ketiga imam, rakaat keempat ia sempat rakaat pertama tu pada rakaat ketiga imam, maka rakaat keempat imam rakaat kedua dia. Bermakna tempat duduk dia tu tasyahud awal. Maka ketika mana tu imam beri salam, sunat dia Allahu Akbar. Angkat tangan. Angkat tangan tu sunat juga. Kalau lebih angkat tangan kan batal kan? Macam mana? Kalau masuk dekat yang Kalau bukan tempat angkat tangan dia, tak sunat dia angkat tangan. Tu waktu tu bulan lepas kita bahas dah tu. Jadi gini, kalau bukan tempat duduk makmum masbuk, seumpama tadi tasyahud akhir imam, dia tu baru nak masuk semaya, mana satu rakaat pun tak sempat. Allahu Akbar, duduk tasyahud akhir, betul tak? Bila tu imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia kena bangunlah nak tambah rakaat. Bahkan dia ni tak sempat langsung berapa rakaat pun. Maka ketika tu tak sunat dia sebut zikir Allahu Akbar. Tak. Sebab apa? Sebab bukan tempat duduk dia. Bukan tempat duduk dia. Dia hanya menyambung balik. Sepatut khijat area tu qiyam. Lepas tu apa pergi duduk tadi? Duduk tadi sebab ikut tu imam. Dah ikut tu imam pun tak dapat dah rakaat. Tak apa, dapat jamaah. Tu dapat pahala jamaah. Dia tak dapat rakaat pun dapat pahala jemaah, tak apa dah. Sebab tu kita sebut kan, tu imam ni kalau tahu kata ada orang baru nak masuk usah, dia fil alamin innaka hamidum majid, jangan doa assalamualaikum selalu. Biar dia cepat dulu masuk. Ni kadang-kadang ya nampak ada orang baru masuk usah. Menata ni mari lewat padai muka.
Dia tu baru Assalamualaikum warahmatullahi. Tu kena tu imam dah. Tapi kalau tepat duduk dia dengan makna tasyahud akhir tu imam, tasyahud awal makmum tak ada, maka selepas daripada tu imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sunat dia pun sebut dengan mulut dia Allahu Akbar. Dan sunat juga dia akik tangan. Sebab apa? Sebab tu rakaat kedua dia nak naik rakaat ketiga dia, sunat. Tu dah. Ada pun masalah akik tangan ni kita bahas dah pada bulan yang lalu. Walaupun bukan rakaat yang ketiga makmum masbuk, tetapi oleh kerana dia mengikut akan imam, mana rakaat ketiga imam baru rakaat pertama makmum masbuk, maka bila tu imam naik akik tangan, sunat tu imam akik tangan lah rakaat ketiga. Daripada tasyahud awal tu imam naik akik tangan, maka makmum tadi tu sunat dak akik tangan? Sunat. Sebab mutaba'ah lil imam. Tu adalah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ingat tak? Tu dah habis situ. Jelas deh? Jelas. Ada lagi soalan kalau ada? Malah ni banyak sikit soalan ni. Mari lewat sangat ustaz. Perlulah waktu imam rakaat ketiga, makmum betul tak baca surah Al-Fatihah? Imam rakaat ketiga, okey. Makmum masuk, lepas tu makmum rakaat pertama perlu baca surah Al-Fatihah. Surah tu sunat. Jadi kalau ada masa, contoh habis dah Fatihah, kita baca, tu imam tak rokok-rokok lagi. Kita nak baca surah, boleh? Boleh. Tapi bila kita baca contoh wal asri lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. Tiba-tiba Allahu Akbar, tu imam rokok dah. Kita pun rokok tak payah kita innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilu. Tak payah. Tu lebih wajib mutaba'ah akan imam lagi. Jadi kalau ada masa free lagi, Fatihah kita yakin baca dah, maka bolehlah kita nak baca surah. Tapi bukanlah kena sunat, kita kena baca, bila baca kena tamamkan. Tak. Hanya supaya jangan kosongkan dalam sembahyang kita tu daripada zikrillah, daripada zikir pada Allah. Maka baca surah tu termasuk daripada zikir. Gitu. Jadi bila kita baca waladdallin amin Allahu Akbar, tu imam rokok dah, rokok je lah. Ataupun kita baca sepat sikit ya, maka tu imam rokok, kita rokok walaupun tak habis lagi baca surah sekalipun. Tu kerana hak lebih aula kita ikut tu imam, itu lebih wajib, lebih patutnya. Gitulah. Jangan pula baca surah Fatihah tak baca. Tak boleh kira dekat sini. Nak gomol dengan surah dengan Al-Baqarah, Fatihah tak baca, tak sampai. Boleh deh? Ada lagi soalan kalau ada? Tak ada. Tak ada deh. Tak ada lah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.